dia dapat, nikmat cerah dia dapat. Jadi kita kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang dimuliakan ahli jawatankuasa surau Wahbah Az-Zuhaili Presiden 18, pegawai-pegawai syarak, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan seluruh ahli jawatankuasa muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu dalam kuliah subuh pada pagi ini pada 25 Ramadan. Mudah-mudahan pada hari yang ke-25 ini Allah Ta'ala memberi keizinannya untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Ada tanda-tanda Lailatul Qadar pagi ini? Ada kan? Ada antara tanda Lailatul Qadar iaitulah jiwa kita merasa tenang pada malam tersebut. Tuan-tuan, puan-puan rasa tenang ke tidak? Kan? Nampak tension ini kan pagi ini. Jadi kalau ada rasa tenang, itu salah satu daripada tanda-tanda Al-Qadar. Tetapi tanda-tanda itu dia sukar untuk disedari oleh kebanyakan manusia. Seperti malam yang tenang, tidak ada hujan, tidak ada angin yang kuat, malam yang mempunyai langit yang cerah. Jadi sukar kita nak mengesannya. Jadi dengan sebab itu kita disuruh, digalakkan untuk sentiasa beribadat pada setiap malam, khususnya pada malam-malam ganjil, untuk kita melebihkan ibadat. Kerana ada hadis yang menganjurkan supaya kita taharrau Lailatul Qadri fil witri min ishril fi Ramadan, fil awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil pada 10 terakhir Ramadan. Jadi ada hadis yang sahih yang mana Nabi SAW meminta ataupun menggalakkan kita sebagai untuk mencari Al-Qadar itu pada malam-malam ganjil. Sebab itu kita streskan, kita tingkatkan ibadat kita pada 10 ataupun pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Kita berbaki lebih kurang 5 ataupun 4 hari lagi, insya-Allah. Yang masyhur di kalangan para ulama, sebab ada juga hadis yang menyebut Nabi SAW menggalakkan kita mencari Lailatul Qadar itu pada malam 27 daripada malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. Yang lebih khusus ialah malam 27. Ini kita 25, 26, 27 insya-Allah ada ruang dan peluang lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merahsiakan Lailatul Qadr
kan Lailatul Qadar ini tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Ibadat puasa ada pada umat-umat yang terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa ini ke atas kamu sama seperti mana difardukan ibadat puasa kepada umat-umat yang terdahulu. Ibadat puasa ada pada umat-umat yang terdahulu, tetapi Lailatul Qadar, malam Al-Qadar ini hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memikirkan keadaan umatnya yang mempunyai umur yang paling singkat di kalangan umat-umat yang terdahulu. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling singkat. Umat-umat yang terdahulu umurnya panjang-panjang, macam contoh umat Nabi Nuh alaihi salam, hampir 1000 tahun hidup dia, usia dia 1000 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sesungguhnya kami utuskan Nuh kepada kaumnya 1000 tahun kecuali 50 tahun, bermakna 950 tahun. Panjang usia Nabi Nuh. Bukan sahaja panjang usianya, tetapi fizikal umat-umat yang terdahulu juga panjang, tinggi. Bukan orang tak panggil panjang kan? Panjang kah? Macam Aceh orang panggil panjang ke tinggi? Tinggi lah kan? Nabi Adam alaihi salam, kalau kuburnya di Jeddah, kan di Jeddah tu 70 hasta. 70 hasta. Saya ingat lebih kurang antara dinding ini dengan dinding sana. Kan? Panjangnya 70 hasta. Kubur dia. Panjang lah. Itu umat-umat yang terdahulu. Kalau kita lah umat kita sekarang ni, kalau panjang sama dinding sana, tak muat lah kot surau ni kan. Masuk, tuan-tuan bayangkan kalau kereta Mini Cooper tu macam mana nak naik kan? Kena tak ada bumbung lah. Tak boleh naik, kena bawa trailer kan, pasal panjangnya 70 hasta panjangnya kan, susah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat akhir, yang terakhir umat Nabi Muhammad ini sesuai dengan keadaannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berfikir tentang keadaan umat. Dia kata, macam mana umat aku ini nak menjadi baik ataupun lebih baik daripada umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu mereka beriman, mereka melakukan amal ibadah, kan lebih banyak usia yang mereka panjang, mereka lebih lama hidup, maka mereka melakukan banyak kebaikan di atas muka bumi. Sudah pasti mereka umat yang terbaik. Tapi bagaimana umatku ini untuk menjadi umat yang lebih baik daripada umat-umat yang terdahulu, sedangkan usia mereka sangat pendek kan? Umur Nabi Muhammad sendiri pun 63 tahun kan. Kita lepas pada 63 tahun tu alhamdulillah lah kan, ada di antara kita yang tak sampai 63 tahun sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas kerisauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat, yakni kita ni, maka Allah Ta'ala anugerahkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu satu malam beribadat dalam malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan bermakna, bukan sama, lebih baik. Kalau Allah Ta'ala kata satu malam Lailatul Qadar itu mustawa ataupun sama dengan 1000 bulan, itu baru maksud 1000 bulan 83 tahun kan. Tapi Allah Ta'ala kata khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin 1200, mungkin 1500,
mungkin 2,000, mungkin 3,000, wallahu alam, lebih baik daripada 1,000. Wallahu alam. Allah Ta'ala anugerahkan siapa yang beribadat. Tetapi Allah Ta'ala rahsiakan malam Al-Qadar itu kerana apa? Kerana hikmahnya adalah tidak mahu umat Nabi Muhammad ini dia hanya beribadat pada malam yang telah ditentukan sahaja. Bukan malam Al-Qadar sahaja yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar dalam athar yang pernah diceritakan, asar artinya kata-kata para sahabat. Dia ada beberapa istilah ya yang kita sebut. Pertama hadis, yang kedua sunnah, yang kedua khabar, yang ketiga, yang keempat athar. Kan? Jadi semua ni ada kaitannya. Hadis hanya untuk merujuk kepada apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pendapat yang mengatakan juga apa yang diamalkan oleh para sahabat juga disebut sebagai sunnah, kerana para sahabat adalah terdiri di kalangan orang yang paling kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu sunnah, satu pendapat yang mengatakan bahawa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Pandangan yang kedua mengatakan sunnah ini termasuk juga amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Yang ketiga khabar. Khabar iaitu penceritaan, berita. Berita yang datang daripada Rasulullah dipanggil khabar. Berita yang datang daripada sahabat juga dipanggil khabar. Cerita yang dibawa oleh sahabat tentang Rasulullah dipanggil khabar. Cerita tentang sahabat yang dibawa oleh tabi'in dipanggil khabar. Itu khabar. Dan yang keempat athar. Asar ini merujuk kepada apa-apa yang diperkatakan oleh para sahabat, mereka yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi dan bertemu dengan Nabi. Lalu mereka memberikan kata-kata yang tidak disandarkan kepada Rasulullah, maka itu dipanggil athar. Ada asar Sayyidina Umar yang menceritakan tentang 6 perkara yang Allah Ta'ala rahsiakan. Kata Sayyidina Umar, innallaha katama sittatan min sittatin. Sesungguhnya Allah merahsiakan 6 perkara daripada 6 perkara. Apa dia? Katamar ridha fi ta'atin. Yang pertama, Allah Ta'ala rahsiakan keredaan Allah dalam sesuatu ketaatan yang kita lakukan. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah Ta'ala rahsiakan kemurkaannya terhadap sesuatu maksiat yang kita lakukan. Wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Yang ketiga, Allah Ta'ala merahsiakan malam qadar pada bulan Ramadan. Yang keempat, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah Ta'ala merahsiakan orang-orang yang wali-wali, para wali di kalangan kebanyakan manusia. Yang kelima, wa katama al-mauta fil umri. Allah Ta'ala rahsiakan tarikh kematian kita. Dan yang keenam, yang terakhir, wa katama salatil wusta, wa katama salatal wusta fi salawat. Allah Ta'ala merahsiakan salat wusta di antara salat-salat yang lain. Baik. Yang pertama, apa dia? Iaitulah Allah Ta'ala merahsiakan redha Allah pada suatu ketaatan yang kita lakukan. Kan? Kita tak tahu Allah Ta'ala terima atau tak terima amalan kita. Allah Ta'ala rahsiakan. Kita menunaikan salat subuh, ketaatan. Kita tahu dah Allah Ta'ala terima tak terima salat kita tadi.
Kita tak tahu. Kita berpuasa sejak daripada fajar, imsak, kita berpuasa sampailah waktu terbenam matahari. Kita berpuasa berapa hari? 29 hari atau 30 hari kita berpuasa. Kita tahu atau tak ibadat puasa kita itu Allah Ta'ala terima ataupun tidak terima? Allah Ta'ala rahsiakan. Kita tidak tahu. Kenapa Allah Ta'ala rahsiakan? Supaya kita tidak sombong. Kalau Allah Ta'ala tunjukkan, okey Allah, aku telah terima ibadat puasa kamu, aku telah terima ibadat haji kamu, aku telah terima ibadat zakat kamu. Kalau kita tahu tentang kerahsiaan tersebut, kita akan berbangga-bangga. Manusia ni akan berbangga-bangga di hadapan manusia yang lain. Tengok, aku seorang hamba yang taat, Allah Ta'ala redha kepada aku. Kamu ni lekeh, koman, malah ibadat, puasa yang tidak berkualiti. Tengok aku lebih hebat. Betul tak betul? Percaya tak percaya? Kan? Dalam soal pangkat sudahlah. Kan? Dapat pangkat lebih sikit, kita pun aku layak duduk di atas pentas. Kalau tak letak di atas pentas, dia akan mengamuk. Saya ni menteri tau. Kan? Kenapa tak letakkan saya di satu baris dengan barisan VIP yang lain? Saya timbalan menteri, contohlah kan. Bukan nak kutuk menteri, bukan nak kutuk timbalan menteri, contoh. Saya pengurusi surau. Kenapa saya duduk di belakang sekali? Wajar saya duduk di hadapan bersama dengan menteri. Itu baru pangkat pengurusi surau. Belum diberi tanda-tanda yang kita ini ahli ta'ah. Kan? Kalau ada tanda-tanda pangkat di kalangan siapa yang lebih diredai oleh Allah, ada tanda kedudukan kastanya, maka kita akan semakin sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesombongan. Yang kedua, Allah Ta'ala rahsiakan redha yang Allah Ta'ala beri terhadap setiap amal ibadah, supaya manusia ini sentiasa berusaha untuk menjadi ikhlas dalam setiap amalannya. Ikhlas. Kita sendiri tidak tahu yang kita ni buat amal ibadat ni ikhlas ke tak ikhlas. Tuan-tuan boleh ukur tak diri kita sendiri ni? Kita boleh tahu tak yang kita ni ikhlas tak ikhlas? Tuan-tuan mai sembahyang subuh berjemaah ni, tuan-tuan rasa, aku ni ikhlas ni mai sembahyang subuh ni. Kan? Ke sebab tuan-tuan dilantik menjadi imam, Bilal, siap, maka tuan-tuan pun, kalau lah aku ni tak diberi amanah ni, mayang di rumah pun bagus juga ni. Kan, boleh buat cepat 5 minit sudah, boleh duduk atas katil dah. Kan, kalau duduk sini nak kena buat live lagi, nak dengar kuliah lagi, nak kena tunggu ustaz balik dulu. Kan, saya pun tak tahu mai ceramah ni ikhlas ke tak ikhlas, tak tahu. Kan, tak tahu. Karena kalau mereka tak jemput ni, taubat tak mai. Kan, tak tahu. Kita tidak tahu keikhlasan yang ada dalam diri kita setakat mana. Tuan-tuan berpuasa, berapa persen tuan-tuan ikhlas dalam melakukan ibadat puasa? Kan, mungkinlah tinggi lah kan. Ibadat puasa ni, orang yang berpuasa ni persentage dia ikhlas tu tinggi. Sebab puasa ni satu ibadat, diri dia sahaja yang tahu. Kalau dia tak puasa, dia balik rumah makan apa-apa saja. Kan? Siapa tahu, tak ada siapa tahu. Tapi dia tahan diri itu. Itu dari segi aspek menahan diri, keikhlasan. Sebab tu Allah Ta'ala, dia tak bagi tanda Allah Ta'ala redha terhadap ibadat yang kita buat. Setakat mana Allah Ta'ala redha, sebab nak suruh kita semakin ikhlas, semakin bergantung kepada Allah, semakin berharap. Bila kita berharap tu, kita nak buat lagi baik, lagi ikhlas, lagi bagus, lagi berkualiti setiap amal ibadah yang kita lakukan. Baik, itu yang pertama, iaitulah Allah Ta'ala sembunyikan keredaan dalam suatu ibadat yang kita lakukan. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, Allah Ta'ala sembunyikan kemurkaannya terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Allah Ta'ala tak tunjuk kemurkaan dia.
kemaksiatan kita buat. Cuba tuan-tuan tak puasa hari ni, kan? Agak-agak nak jadi apa kalau kita tak puasa, kan? Try tak puasa, tak ada apa-apa. Orang buka puasa, kita buka puasa juga. Makan juga, orang raya, kita raya juga. Padahal puasa tak pun 30 hari, sehari tak puasa, malah, kan? Tapi boleh beli baju raya tak? Allah Ta'ala bagi rezeki. Dapat bonus tak? 700 marit masuk juga, kan? Patutnya potong bonus tu sebab puasa tak banyak. Contohlah, Allah Ta'ala bagi rezeki, makan bagi, nak baju raya bagi, nak cuti raya bagi, nak sihat bagi. Sebab Allah Ta'ala dia tak menunjukkan kemurkaannya dalam satu kemaksiatan yang kita buat. Saya tak tahu tuan-tuan di antara kita ni siapa yang paling banyak maksiat. Saya tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu saya berapa banyak maksiat. Cuba Allah Ta'ala tunjukkan. Okey, barang siapa yang melakukan satu dosa besar, maka akan tumbuhlah satu uban di kepalanya. Kalau Allah Ta'ala tunjukkan kemurkaan seperti uban di kepalanya, sudah pasti saya tidak ada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sebab tidak ada uban di kepala saya, kan? Tuan Haji lagi lah banyak, bukan sakat rambut, misai dengan janggut. Kalau Allah Ta'ala nak tunjukkan kemaksiatan itu dalam setiap perbuatan, kemurkaannya dalam setiap kemaksiatan yang kita, tapi Allah Ta'ala rahsiakan, maka kita pun jadi tu imam, baca pun sedap, orang pun puji, jadi penceramah, pentazkirah, ceramah pun hebat, seolah-olah tidak ada dosa. Sebab Allah Ta'ala tak tunjuk. Kalau Allah Ta'ala tunjuk busuknya dosa tu, setiap kali dosa kita buat, Allah Ta'ala campakkan perasaan busuk kita pada orang. Busuk lebih pada kentut lagi. Kentut pun busuk tak lalu dah, kan? Kita buat dosa, oh ni teruk busuk ni, banyak dosa. Kita nak main surau tak? Tak berani nak main surau pasal orang busuk dekat kita. Sebab dosa banyak, Allah Ta'ala kata siapa yang dosa paling banyak, dia akan semakin busuk. Buat dosa busuk lagi, buat dosa busuk lagi. So nak hilang busuk macam mana? Bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nescaya orang yang melakukan dosa itu, dia takut untuk melakukan dosa, dan dia tak akan bertemu dengan siapa-siapa kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, selama mana Allah Ta'ala tak hapuskan dosa dia. Sekarang kita buat dosa, Allah Ta'ala tak tunjukkan yang kita ada dosa, dan manusia pun tak tahu, kawan-kawan kita pun tak tahu. Itu Allah Ta'ala rahsiakan kemurkaannya terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-Nya, oleh kita semua ni, kan? Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala suruh kita, bagi peluang dekat kita untuk kita bertaubat. Bagi peluang. Tak apa kamu buat maksiat, aku harap kamu bertaubat, aku harap kamu menyesal, aku harap kamu memohon keampunan. Allah Ta'ala bagi peluang, bagi peluang, bagi peluang. Nampaknya tak bertaubat juga, tak memohon ampun. Lalu Allah Ta'ala timpakan satu musibah, timpakan musibah sakit, demam 3 hari, kan? Sebab apa Allah Ta'ala bagi demam? Sebab nak menghapuskan dosa dia, sebab nak harapkan dia minta ampun, menyesal, dia tak buat. Nak mengharapkan dia mengaku kesalahan kesilapan, dia tak mengaku. Jadi Allah Ta'ala kesian dekat dia tu, takut dosa dia banyak sangat, Allah Ta'ala bagi musibah dia, selipar hilang, kan? Allah Ta'ala bagi musibah dekat dia, kaki kena gaut. Allah Ta'ala bagi musibah dekat dia, sakit gigi. Allah Ta'ala bagi musibah dekat dia, rezeki tak cukup, dapat bonus, dapat gaji, dapat bonus pun rasa sempit. Allah Ta'ala bagi musibah sikit sebab kesilapan-kesilapan yang dia lakukan, dia tak bertaubat. Allah Ta'ala bagi musibah itu, dengan sebab musibah itu Allah Ta'ala hapuskan dosa dia, dosa dia, dosa dia, dosa dia, sehingga bila dia bertemu dengan Allah Ta'ala di hari akhirat kelak,
Maka baru dia sedar, rupanya Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Aku buat dosa ni, aku tak pernah memohon ampun kepada Allah, tak pernah bertaubat pada Allah, tapi Allah Ta'ala ampunkan. Sebab apa? Sebab kita diuji di atas muka bumi ini dengan ujian-ujian yang boleh menghapuskan dosa kita. Baik. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadri dalam bulan Ramadan. Itu yang telah kita sebutkan tadi, kenapa Allah Ta'ala sembunyikan Lailatul Qadar dan letakkan pada 10 yang terakhir. Ini adalah merupakan suatu nikmat bagi orang yang nak beribadat. Kalau tidak ada Lailatul Qadar ini, bangkali orang sembahyang pada bulan Ramadan mungkin imam, Bilal dengan siap 3 orang saja. Hak lain semua tak tahu pergi mana. Kan sekarang ni macam mana? Dia 10 yang terakhir ni jemaah makin semangat ke jemaah makin menurun ke di Wahbah Az-Zuhaili ni? Kan kalau mula-mula malam pertama sampai 10 malam yang pertama tu mungkin ramai kan. Maksud 10 malam yang kedua tu makin tambah lagi ke atau makin kurang ke? Terus 10 yang ketiga yang terakhir makin tambah sampai keluar no, kena tambah khemah apa semua sana pakat semayang sebab nak rebut Lailatul Qadar ni kan. Tak ada tuan-tuan. Samalah di surau saya Spa, makin kurang. Mula-mula dulu tu 10 malam yang pertama tu imam semangat, 10 buat 20 rakaat semua. Kan sampai malam yang tengah, yang ke penghujung ni 8 rakaat boleh tak? Kan. Kurang semangat dah kita ni. Hak duk semangat tu pun, hak yang duduk rindukan nak dapat Lailatul Qadar. Nak dapat Lailatul Qadar ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala pilih bukan berdasarkan daripada dia beribadat 10 malam yang terakhir itu saja, tapi persiapan yang dia lakukan sejak daripada sebelum Ramadan lagi. Dia rasa sebelum Ramadan kan kita berdoa bulan Rajab, bulan Sya'ban, minta berkat, minta Allah Ta'ala kurniakan ganjaran kelebihan untuk bertemu dengan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan tu dia dah buat persiapan diri dia, puasa-puasa sunat yang dilakukan. Masuk bulan Ramadan dia semakin bersemangat. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi anugerah pekerja contoh lah. Kalau kita majikan nak pilih pekerja contoh, bukan apabila diaudit, dinilai baru dia nak tunjuk baik. Macam kita, macam kami di Jakim buat Eksa, kan Eksa time audit nak mari tu seminggu tu kemas semua kertas-kertas atas meja ni tak ada, licin, bersih. Selepas audit balik, penuh balik. Kan? Penuh balik, nak cari pen tak jumpa, nak cari cok, rubber stamp pun hilang, tak tahu mana. Kan dia dah, kan orang Eksa ni dia lahir daripada hati dia nak kemas, nak susun dan semua kan. Yalah, tapi kadang-kadang Eksa ni pun pelik-pelik juga kan. Kadang-kadang tak logik, masuk akal pun dibuat juga. Tapi oleh kerana dia diiktiraf standard international, maka kita pun follow, kita ikut. Kan mana macam budak-budak tadika je duk tanda, ini pokok bunga, tanda. Ini bakul sampah, tanda. Ini meja, tanda. Tak tulis pun tak apa, kenapa kena tulis tu tahu. Wallahu alam, oleh kerana dia standard kita follow, baru diiktiraf kita ni bagus kan. Kalau kita tak buat macam tu, tak diiktiraf yang kita ni bagus. Jadi kita standard yang manusia buat tu kita follow, takut tak lulus. Kalau standard yang Allah Ta'ala sediakan, kita fikir nombor 2. Jadi Lailatul Qadar ini dirahsiakan oleh Allah supaya kita semakin bersemangat nak mencari dalam bulan Al-Qadar itu, dalam bulan Ramadan itu. Kemudian Sayyidina Umar kata, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah Ta'ala menyembunyikan para wali di kalangan umat manusia. Kita tak kenal wali, kita tidak ada satu pengiktirafan ni wali ni, kan, sebab dia kuat buat live kuliah, maka dia wali. Tak, bukan tanda gitu kan. Tok imam ni wali sebab dia baca Quran sedap, tak, bukan pada baca Quran sedap. Kita tak tahu wali-wali.
Wali-wali ni tak semestinya orang yang handsome macam saya ni. Pertama kali dengar penceramah mengaku handsome kan. Wali ni kadang orang selekeh. Orang selekeh, mungkin dia penyapu, cleaner yang sapu sampah itu kan, mungkin dia gelandangan, tak ada rumah tempat tidur, tapi dia menjadi wali Allah kerana suatu sifat kemuliaannya. Tuan-tuan pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni? Pernah dengar nama dia kan? Ada orang letak nama anak dia Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang tidak terkenal di kalangan penduduk dunia, penduduk bumi, tetapi sangat terkenal di kalangan penghuni langit. Itu Uwais Al-Qarni, wali Allah yang Allah Ta'ala pilih sebab dia berbakti kepada mak dia saja. Uwais Al-Qarni ni sebahagian ulama kata dia sahabat dan sebahagian ulama kata dia tabi'in. Dia hidup zaman Nabi SAW, tapi dia tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Kan, ta'rif sahabat, ada ulama kata ta'rif sahabat orang yang hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi, maka ini dipanggil sahabat. Uwais Al-Qarni hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tak pernah bertemu dengan Nabi SAW sebab dia duduk di Yaman, jauh perjalanan nak pergi ke Yaman. Dia nak pergi jumpa sangat dengan Nabi, tapi mak dia tak bagi sebab mak dia uzur. Seorang perempuan, wanita yang lumpuh, dijaga oleh Uwais Al-Qarni. Mak dia kata jangan tinggalkan mak, sebab mak ni duduk seorang. Jadi Uwais Al-Qarni orang tak kenal dia, penduduk dunia tak kenal dia, tapi dia wali Allah. Lepas tu kawan-kawan zaman dengan dia pun tak suka berkawan dengan dia. Sebab apa? Sebab dia ada penyakit apa? Sopak. Kan, penyakit sopak pada tubuh badan dia. Jadi orang tak mau duduk dengan dia. Duduk seorang ni. Lepas tu orang kata dia gila. Sebab apa dia gila? Dia bela anak lembu, dan dia buat kandang anak lembu di atas bukit. Rumah di bawah bukit, tapi dia buat kandang untuk anak lembu tu di atas bukit. Bila siang dia naik atas bukit, dia dukung anak lembu, dia bawa turun makan di kaki bukit. Bila petang nak malam, dia dukung anak lembu naik letak atas bukit. Jadi orang kampung kata dia ni gila. Sebab apa gila? Bodoh. Apa bodoh? Sebab tak ada akal lah buat kandang lembu duduk di atas bukit, kan penat duduk naik turun tu. Tapi dia buat tu sebagai satu latihan, supaya dia dapat mendukung mak dia yang nak pergi menunaikan fardu haji. Mak dia kata, wahai Uwais, mak teringin sebelum mati ni nak pergi menunaikan ibadat haji. Uwais pun termenung macam mana nak bawa mak dia ni. Mak dia sakit, lumpuh, tak boleh bergerak, duit tak ada nak ni sewa kenderaan. Maka dia belilah seekor anak lembu yang masih kecil dengan harga yang murah. Anak lembu tak mahal lah. Kemudian dia bela anak lembu itu sampailah usianya besar. Dia dukung anak lembu tu 6 bulan. Kan, dukung naik turun sampai orang kata ni orang gila, tak ada akal, bodoh. Sampai naik turun sebabnya dia nak latih kekuatan tubuh badan dia tu, sebab dia nak pikul, nak dukung mak dia daripada Yaman nak pergi ke Mekah nak buat haji dan buat tawaf, buat umrah, buat sa'i, buat rukun-rukun haji, semua memerlukan tenaga yang kuat. Jadi dia training dukung anak lembu dulu. Dan kemudian dah 6 bulan dia training dukung anak lembu, daripada kecil sampai ke besar dia boleh dukung naik turun bukit tu. Jadi daripada Yaman pergi ke Mekah tu jalan kaki je, gendong mak dia. Yang dia berbakti kepada mak dia, tawaf, bawa mak dia tawaf, yang pusing berbakti kepada mak dia. Akhir apa yang dia dapat? Semua penghuni-penghuni langit
kenal ini Uwais Al-Qarni. Sahabat tak kenal kan. Ya, dia pergi satu hari, dia ketika buat haji itu, tawaf itu, dia berdoa di hadapan Kaabah, ya Allah, kurniakanlah rahmatmu kepada ibuku, mudah-mudahan dia merahmati aku. Dia doa untuk ibu dia. Allah, kurniakan rahmatmu kepada ibuku dan mudah-mudahan dia merahmati aku. Dia tak minta untuk diri dia. Mak dia kata, wahai Uwais, apa yang kamu minta untuk dirimu? Dia kata, aku tak perlu apa-apa dalam hidupku kecuali daripada redha seorang ibu. Maka kata mak dia, mintalah kepada Allah supaya hilangkan penyakit sopak kamu ini. Kata Uwais, tak boleh. Penyakit sopak ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada saya sejak saya lahir daripada perut ibu. Allah Ta'ala anugerahkan pada saya tak mau. Biarlah Allah Ta'ala bagi macam ni. Saya lahir macam ni, biarlah macam ni. Kata, tak, kamu dikutuk, kamu dicerca, kamu dicaci oleh orang-orang sebab penyakit kamu ini. Maka bila mak dia paksa suruh minta, maka dia pun angkat tangan, ya Allah, hilangkanlah penyakit sopakku ini kecuali sedikit. Dia suruh taruh juga sikit. Hilang penyakit sopak tu kecuali ada sedikit. Ada setengah ulama kata di belakang lehernya. Di belakang lehernya. Nabi SAW tak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tapi Nabi tahu Uwais Al-Qarni datang ke rumah dia satu hari. Satu hari Uwais Al-Qarni minta izin mak dia nak pergi ke Madinah nak jumpa dengan Rasulullah. Mak dia kata, pergi okey, tapi jangan lama. Sampai je rumah Rasulullah, jumpa Rasulullah, balik terus, jangan lama. Siapa nak urus mak ni? Perjalanan kaki ataupun naik kenderaan unta daripada Yaman nak kena hampir sebulan, hampir 30 hari lah perjalanan kan, jauh kan. So mak dia so balik segera. Dia Uwais pun pergi, sampai rumah Rasulullah, tak bertemu dengan Rasulullah, yang ada hanya Aisyah, dan Aisyah bagi tahu Rasulullah tak ada. Dia pun balik. Bila Rasulullah tak ada, dia pun balik. Dia tak berani tunggu lama. Jadi bila Rasulullah balik sampai ke rumah, Rasulullah telah diberitakan oleh malaikat, oleh Jibril, bahawa ada seorang pemuda yang sangat terkenal di kalangan penghuni-penghuni langit kerana kesolehan dia, kerana dia kasih sayang dia pada mak dia, maka doa dia sangat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bila balik sampai ke rumah, ada bersamanya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Bila sampai ke rumah, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ada tak seorang lelaki yang jauh perjalanannya, yang kusut masai pakaiannya, datang daripada Yaman? Aisyah pun kata, ada ya Rasulullah, dia datang mencari kamu, tapi kamu tak ada, lalu dia balik. Maka kata Rasulullah, inilah Uwais Al-Qarni. Sesiapa yang bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah dia berdoa kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah doa yang kami boleh mohon kepada dia supaya dia minta kepada Allah untuk kami? Kata Rasulullah, mintalah dia supaya mengampunkan dosa-dosa kamu. Itu je Rasulullah minta. Jumpa dia, minta dia ampunkan dosa-dosa kamu. Rasulullah pun wafat. Abu Bakar mengambil alih pemerintahan. Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar mengambil alih pemerintahan. Di zaman pemerintahan Umar teringat pesan Rasulullah supaya mencari Uwais Al-Qarni. Maka Umar pun panggil Ali, wahai Ali, kau ingat tak pesan Rasulullah supaya kita mencari Uwais Al-Qarni, sebab dia doa dia sangat mustajab, doa dia sangat dimakbulkan oleh Allah. Ali kata, ya, aku ingat. Mulai hari ini, setiap kali musim haji, pedagang-pedagang ataupun tetamu-tetamu yang datang daripada Yaman hampir cari. Sayyidina Ali pun setiap tahun duk tunggu jemaah haji yang naik flight daripada Yaman tu, bukan flight lah, kenderaan dia daripada Yaman tu, sampai di Madinah, kan kumpulan-kumpulan. Maka dia tunggu, siapa Uwais Al-Qarni, siapa Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar setiap tahun cari, tak ada nama Uwais Al-Qarni. Orang Yaman tak kenal nama Uwais Al-Qarni.
Jadi pada satu musim haji, Sayyidina Ali dia tak tunggu di Madinah. Dia keluar daripada pinggir Madinah sebab tradisi orang-orang Arab ni bila dia datang ke Madinah, dia bawa bersama barang-barang dagang ni. Dia sambil buat haji tu dia menjual dagang dengan kenderaan dia. Jadi barang-barang dagang ni dia tak masuk di Madinah, dia letak di pinggiran kota Madinah. Kan Sayyidina Ali pergi cari mana khemah yang ni orang-orang pada Yaman. Kan pergi cari tengok yang ada orang Yaman ni ada seorang je duduk jaga, duduk tunggu barang-barang dagang, keselamatan kenderaan, unta, kuda dan barang-barang yang dibawa bersama dia tunggu. Dan dia sedang sembahyang dan Sayyidina Ali tunggu sehingga dia selesai sembahyang. Dan bila selesai sembahyang, Sayyidina Ali memberi salam dan lelaki tadi menjawab salam, dan Sayyidina Ali memperkenalkan diri dia sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan dia kata dia ingin mencari Uwais, pemuda Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Maka jawab Uwais Al-Qarni, sayalah yang bernama Uwais. Dan Rasulullah, Sayyidina Ali memeluk, dan Sayyidina Ali melihat suatu tanda putih di belakang lehernya, dan dia teringatlah. Rasulullah kata, kalau kamu nak kenal dengan Uwais Al-Qarni ini, kamu lihatlah ada tanda putih di bahagian belakang lehernya. Rasulullah pun tak pernah jumpa dengan Uwais Al-Qarni, tetapi dia diceritakan oleh malaikat Jibril. Maka dia pelawar, diajak pergi bertemu dengan Khalifah Umar Al-Khattab, pergi ke pejabat Umar Al-Khattab, dan Umar diperkenalkan dengan Umar Al-Khattab, dan Umar Al-Khattab memohon kepada Uwais, wahai Uwais, Rasulullah pesan supaya kalau bertemu dengan kamu, supaya minta kamu doakan kami dengan doa keampunan daripada Allah Ta'ala. Uwais Al-Qarni memohon doa, memohon keampunan daripada Allah untuk orang Islam termasuk Umar dan juga Ali. Itulah doa yang dibaca oleh Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan berkat doa Uwais Al-Qarni itu sekali-sekali dengan kita ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak minta lain, tak minta bini 2, bini 3 naik pangkat, tak minta jadi khalifah, tak minta jadi raja, tak minta diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Umar menawarkan diri untuk Uwais Al-Qarni duduk di Madinah dan berkhidmat di pejabat presiden, khalifah. Uwais Al-Qarni menolak dengan baik. Dia kata, aku nak meneruskan perjalanan, nak pergi ke Mesir, nak pergi ke Mesir. Maka Sayyidina Umar menawarkan harta benda dan juga kenderaan kepada dia, untuk kenderaan yang paling baik untuk pergi musafir ke Mesir. Uwais kata tak perlu sebab dia dah ada kenderaan dia. Dan Sayyidina Umar menulis satu surat kepada Gubernur Mesir supaya melayan baik kepada Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni pun tak mau. Dia kata, biarlah aku hidup dalam keadaan manusia tidak mengenaliku, tetapi Allah dan juga penghuni-penghuni langit mengenaliku. Inilah di antara contoh-contoh wali Allah yang manusia tak kenal ya. Kenapa Allah Ta'ala sembunyikan wali-wali di kalangan manusia? Supaya kita bersangka baik di antara satu sama lain. Kita bersangka baik. Mungkin yang duduk dalam kuliah saya ni tidur sejak daripada tadi, mungkin dia wali Allah kan. Saya tak boleh nak marah, apa tidur ni, orang duk ceramah, duk kuliah ni dia tidur kan, tak boleh. Mungkin dia wali Allah, dia nampak je macam tidur tapi sebenarnya dia mendengar dan menilai, membaca apa yang tersirat di hati kita kan. Menyampaikan ilmu dengan sombong, dengan bongkak, dengan angkuh. Baik aku lena daripada dengar dia ceramah je tapi dia sendiri tak buat, maka dia lena
Sebab tu saya tak pernah marah tuan-tuan nak lena-lena kan. Tapi tak ada pula yang lena kan. Semua jaga semua. Kan? Sebab tu kita kena bersangka baik. Orang yang minta sedekah di jalanan, mungkin dia wali Allah, kita tak boleh caci dia, tak boleh kutuk dia. Tak mau bagi sedekah sudah. Asyik-asyik ini mai jual tisu, asyik-asyik ini mai jual tisu kan. Sindiket mana dah. Jangan kutuk dia. Kalau nak bagi, bagi. Kalau tak mau bagi, cakap terima kasih ke, apa ke, minta maaf ke, sebagainya. Sebab kita tak tahu, kita kutuk itu dia wali Allah. Kan, dia wali Allah. Walaupun dia susah, dia miskin kan. Kadang perasaan kita manusia ni begitu. Kan kita pandang hina pada orang. Kan, kita tengok orang tak mai semayang masjid surau kan. Kita ajak dia, kutuk dia kau-kau. Jangan kutuk, ajaklah dengan elok. Jangan pulau, dakwahlah dengan baik, dengan berkesan. Kita tak tahu amal ibadat yang seorang tu buat yang diterima di sisi Allah itu kita tak tahu. Belum tentu kita rajin semayang, datang sunni, kita lah yang terbaik. Maka kita kena anggap mereka ni juga yang terbaik. Kalau kita rasa tak sedap hati pada pandangan mata kita, perasaan kita, kita bercakaplah dengan cara yang baik. Gelandangan ni tuan-tuan, Abu Hurairah adalah orang gelandangan. Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sayyidina Umar sahabat yang paling rapat, Ali sahabat yang paling rapat. Kita jarang jumpa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Yang banyak meriwayatkan sahabat ni orang yang hidup aktiviti harian dia dengan Rasulullah. Siapa dia? Anas bin Malik, kuli ataupun khadam Rasulullah. Abu Hurairah, orang gelandangan. Abu Hurairah ni ahli sufah, yang duduk tidak rumah pun tak ada, kerja pun tak ada, duk harap orang sumbang je. Tapi dia duduk di masjid Nabi itu setiap masa, dan dia dengar apa yang Rasulullah khutbah sampaikan, nasihat dia dengar. Sebab tu Abu Hurairah dia banyak meriwayatkan hadis-hadis. Dia tak ada rumah kan, tidur di kaki lima je, makan pun tak ada, harap orang sumbang. Kalau orang sumbang dia makan, kalau tak sumbang tak makan. Miskin nak pergi beli tak boleh, orang sedekah lah kan. Pernah dia 3 hari tak makan. Kita separuh hari kan tak makan, puasa pukul 6 sampai pukul 7:21. Teruk kan, teruk nak mampus. Kan, tak larat lah. Orang ajak main bola petang, tobat lah home tak pi, tak larat kan. Sebab tak larat ni, dia 3 hari tak pernah makan, 3 hari 3 malam tak makan, sebab tak ada orang bagi makan. Dia duduk depan tu, lalu Saidina Abu Bakar, maka dia pun guling-guling atas tanah. Bila Saidina Abu Bakar lalu, dia pun guling-guling badan dia. Sebab apa? Sebab dia nak minta ihsan daripada Abu Bakar. Harap-harap Abu Bakar tanyalah dia kan, hang pasal apa duk jadi guling-guling ni? Aku tak makan 3 hari. Saidina Abu Bakar tak tanya dia, lalu buat tak erti, dia tahu dah ni perangai ni cerdik kan. Aku tak tanya. Umar pun lalu dia guling lagi, guling. Umar pun buat tak erti, buat tak nampak kalau aku tanya aku kena belanja dia makan. Begitulah lebih kurang kan. Maka akhirnya Rasulullah SAW sampai, dia nampak dah apa ni, Abu Hurairah duk guling-guling atas pasir tu kan, main-main tanah. Demonstrasi lah, mogok lapar. Rasulullah pun tanya pada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kenapa kamu macam ni? Dia kata, ya Rasulullah, aku lapar sangat ni, 3 hari dah tak makan. Kamu adakah makanan di rumahmu? Dia kata, mai ikutku, kita tengok kalau ada apa-apa di rumah. Balik pergi tengok. Tanya Aisyah, ya Aisyah, ada apa ni? Abu Hurairah dah tak makan 3 hari ni. Kebetulan ada sebotol susu ataupun sebekas susu yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Aisyah kata, ada orang mai hantar tadi sebotol susu, bolehlah kamu makan berdua susu ni. Abu Hurairah punya seronok bila dengar kata ada susu tu. Sebab dia nak minum susu tu kan, cukup 2 orang, dia dan Rasulullah boleh minum, kenyang. Rasulullah ambil botol susu, dia kata, wahai Abu Hurairah, hampi ke masjid tu, hang panggil semua ahli sufah. Yang ada ahli sufah ni ahli gelandangan lah, yang duduk situ. Abu Hurairah kata, aku panggil ada dalam sekitar 20 orang yang duduk di masjid, semua pakat mai. Ketika aku berjalan pergi dan aku berjalan balik pada rumah Rasulullah, hatiku sumpah-sumpah.
apa, dia merungut, merungut. Dia kata alangkah bagusnya kalau susu yang sebekas ini aku minum dengan Rasulullah saja. Aku dah 3 hari tak minum ni, Rasulullah suruh pergi jemput pula depa ni. Aduh, kan, confirm aku tak dapat minum je lah. 20 orang mai susu 1 botol. Maka Rasulullah kata, Abu Hurairah hang pegang cawan, aku pegang botol susu. Rasulullah tuang botol susu dalam cawan tu, bagi minum. Abu Hurairah kata, ketika aku memberikan ahli sufah yang lain minum, dalam hatiku menyangka bahawa aku adalah orang yang paling akhir, dan nescaya aku tak dapat minum setitik pun. Rasulullah tuang, kau bagi minum. Rasulullah tuang, kau bagi minum. Akhirnya sampai habis 20 orang. Sekarang giliran kamu pula, kata Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, kamu pula. Rasulullah tuang, aku minum. Kemudian habis minum, Rasulullah tuang lagi, aku minum lagi. Kali ketiga tuang, aku minum lagi. Kali keempat Rasulullah nak tuang, cukup ya Rasulullah, aku dah kenyang. Barulah Rasulullah minum yang terakhir. Ini mukjizat Nabi SAW. Sebekas susu yang boleh diminum 2-3 orang, boleh diminum hampir 20 orang, dan semua kenyang, balik dengan keadaan happy. Dan Abu Hurairah yang sedih, yang risau, takut dia tak boleh minum tadi pun minum dengan kenyang dan rasa senang hati. Itu gelandangan, ya, kisah gelandangan. Jadi kita tak janganlah kita mengutuk gelandangan ataupun orang-orang yang susah, sebab kemungkinan dia adalah wali-wali Allah yang diutus untuk menguji kita, yang diutus oleh Allah untuk tes kita, macam mana Abu Hurairah juga wali-wali Allah yang diutus di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kelima, kata Sayyidina Umar, wa katamal mauta fil umri, Allah Ta'ala merahsiakan ajal dalam umur kita ni. Kita tak tahu kita ni mati bila. Kan ada di antara tuan-tuan perempuan ni tahu bila nak mati, kan? Kita tak tahu. Sebab tu kita boleh hidup dengan happy, kan? Sebab tu kita pun hari ni plan nak pergi shopping baju raya, kan? Sebab kita tak tahu. Seronok tak shopping baju raya? Seronok tak dapat bonus RM700? Seronok. Tapi kalau kita tahu nak mati esok lusa, tuan-tuan, 700 tak ada makna bagi diri kita, kan? Hidup ni Allah, nak mati dah ni, esok lusa ni. Baju raya pun tak mau beli dah, kuih raya pun tak buat dah, dan tak fikir dah nak balik kampung, tak balik kampung, sedih nak tahu kita nak mati esok lusa. Dan Allah Ta'ala rahsia, kan? Kita happy, kita seronok sampai akhir usia kita, dan kita sentiasa menaruh harap kita ni hidup lagi, betul tak? Kita duk jangka kita boleh sambut Ramadan tahun depan tu. Kan kita duk jangka kita boleh raya, tak apalah tahun ni kita raya rumah abang, esok tahun depan mau raya rumah sayang pula. Bagi tahu kat bini kita, kan? Bini kita pun yalah dia tak tahu tahun depan tak raya dah. Sebab kita tak tahu usia kita nak tamat bila. Itu yang kita berjanji, kita rasa hidup seronok, kita ada esok. Itu kegembiraan dalam hidup. Yang kedua, Allah Ta'ala rahsiakan ajal kita ni supaya kita ni berhati-hati, bersiap sedia kita nak mati bila, kan? Kena beringat nak mati ni. Antara orang yang paling beringat nak mati ni orang Kedah, orang utara, kan? Orang utara selalu duk sebut, kan, mampuh semua, kan? Panjang nak mampuh tazkirah, kan? Mampuh ya, sejuk nak mampuh aircon, panas pun nak mampuh ya. Aduh, hari ni panas nak mampuh, kan? Puasa teruk ni, panas ni dijangka sampai bulan Ogos ni, kan? Ikut ramalan cuaca, suasana panas kita ni dia akan sampai ke bulan Ogos. Panas, kan? Kita, sebab antara tanda-tanda kiamat ni, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa izal biharu fujjarat, wa izal bihar
Satu, wa izal biharu fujjarat wa izal biharu suyirat. Siapa baca Quran tadi? Tok Imam tadi mana? Tok Imam tadi. Dia ada dua ayat. Wa izal biharu fujjarat, maksudnya apabila laut dilimpahi air. Dan satu lagi Allah Ta'ala sebut wa izal biharu suyirat kan? Suyirat kan? Apabila laut dinaiki api, meluap-luap. Itu tanda nak kiamat. Sekarang air laut banyak kan kita kan? Air laut banyak, tempat yang tak banjir selalu banjir. Bila hujan lebat, air laut naik sikit, air laut pasang, dia akan banjir. Sebab apa? Sebab kutub utara, kutub selatan panas. Bila panas, kutub utara, kutub selatan ni dia ada bongkah ais. Bila bongkah ais ni, air ni akan masuk ke dalam laut dan laut menjadi penuh dengan air. Dan bila hujan di darat, dia bertembung air laut dengan air darat, maka di tempat-tempat yang tak biasa naik air, dia akan dinaiki air kan. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab lapisan ozon semakin menipis, cuaca panas semakin kuat kan. Kita rasa tak? Kita tak rasa lah kan. Lantak lah, nipis tak nipis ozon, yang penting kita sejuk, dalam surau sejuk, relax kan. Lantak lah, nipis tak nipis kan. Aku kat rumah pasang aircon, tidur relax. Dalam kereta pun pasang aircon, tidur relax. Kat office pun ada aircon, relax kan. Kita tak tahu lapisan ozon nipis tak nipis. Jangan duk relax sangat, sebab bila nipis lapisan ozon, kutub utara, kutub selatan, dia akan mencair. Bila mencair, itu akan banjir, keluar api daripada laut kan, terbakar minyak dan seumpama dengannya. Jadi kita duk relax tu, belum tentu kita akan selamat. Jadi orang meramalkan Malaysia ni tahun 2050 semua kawasan-kawasan bukit akan dinaiki air. Tak tahulah sempat hidup ke tidak 2030 macam kan. Tak hidup ke tidak pun kita tak tahu lagi. Tapi 2030 ni kawasan-kawasan yang tak biasa dinaiki air akan dinaiki air. Jadi kita beringat, sentiasa beringat, walaupun kita tak tahu kita hidup sampai 2030 atau tidak, tapi kita beringat kita akan mati suatu hari nanti kan. Okey, yang terakhir, wa katama as-salatal wusta fi salawat. Allah Ta'ala merahsiakan solat wusta di antara solat-solat yang lain kan. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Kemudian wa qumu lillahi qanitin. Kan, itu ayat Allah Ta'ala sebut, peliharalah salat-salat yang difardukan kepada kamu dan juga salat wusta di antaranya. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat itu, berdirilah, tunaikanlah salat itu kerana Allah dalam keadaan khusyuk, tawaddu' dan mengharapkan kepada Allah. Allah Ta'ala sebut, suruh kita jaga solat yang difardukan, khususnya solat wusta. Solat wusta kita tak tahu apa itu solat wusta kan, kita tak tahu apa itu solat wusta. Allah Ta'ala rahsiakan. Tapi jumhur ulama mengatakan solat wusta ini sama ada solat subuh atau solat asar, berpandukan kepada hadis-hadis Nabi yang lain, yang mana Nabi SAW suruh kita solatil bardain, menjaga solat bardain, solat yang sejuk, dua solat yang sejuk, iaitu subuh dan juga asar. Apa makna wusta? Wusta ni tengah-tengah. Wusta ni tengah-tengah. Kenapa asar? Asar ini dia duduk di tengah-tengah antara siang dengan malam. Kenapa subuh solat wusta? Solat subuh duduk di antara tengah-tengah malam dengan
siang. Kan solat ada 5 waktu. Kan dia duduk di tengah-tengah ni. Kalau kita kira malam hari itu berdasarkan subuh, lepas subuh zuhur 2. Kan jadi di tengah-tengahnya asar sebelum maghrib dan isya. Jadi dikatakan solat di tengah ini al-wusta ini adalah solat asar. Solat asar. Kalau kita kira hari berdasarkan malam, malam solat yang pertama malam maghrib, lepas maghrib isya. Jadi yang duduk di antara maghrib dengan siang ni iaitulah subuh. Maka di siangnya adalah zuhur dan asar. Jadi ulama kata solat wusta yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu ialah solat tak boleh pegang jari macam ni, sensitif. Kan? Solat yang di tengah-tengah ini adalah solat subuh atau solat asar. Itu pandangan sahaja. Allah Ta'ala rahsiakan. Solat wusta ni tak tahu solat apa. Tapi Allah suruh jaga solat wusta ni di antara solat-solat 5 waktu yang difardukan. Jadi ulama sahaja yang mentafsirkan solat wusta itu asar dan subuh. Kena jaga betul-betul solat tu, jangan buat main-main, jangan remeh-temeh, dan jangan kita tinggalkan solat al-wusta. Solat lain pun tak boleh tinggal juga. Cuma kita kena berhati-hati dengan solat wusta. Subuh kebanyakan orang qada kan, sebab tidur terlajak. Sebab subuh orang malas, sejuk, tak bangun, lewat bangun dah habis dah. Sebab waktu tu waktu yang fajar itu, hampir fajar itu waktu yang manusia bersedap-sedapan. Asar pun sama juga, waktu orang bekerja, mungkin jam tengah jalan raya. Mungkin waktu redup, kalau nak bercucuk tanam, berkebun, waktu asar ni sayang nak tinggal, sebab tengah seronok waktu asar tu, matahari tak panas sangat dan tak sejuk sangat. Jadi bekerja tu sampai akhir kan asar. Main bola pun dekat asar ni, dekat nak maghrib baru kita semayang kan, asar contohlah. Jadi itu antara waktu-waktu yang Allah Ta'ala suruh kita hati-hati dengan salatul wusta. Jadi inilah 6 perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahsiakan. Termasuklah di antaranya adalah Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala rahsiakan supaya kita sentiasa bersiap sedia, sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita khususkan pada hari-hari waktu-waktu yang tertentu, kerana rahmat dan keberkatan Allah Ta'ala kurniakan itu adalah menjadi milik rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Cukuplah sekadar itu perkongsian saya pada waktu pagi ini. Mudah-mudahan ada rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ampun dan maaf ada salah dan silap ketika saya menyampaikan sedikit perkongsian, dan selamat beribadah, selamat memburu Lailatul Qadar, dan selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Andai kita tak jumpa lagi kan, kan mungkin tak jumpa dah, jarang saya datang sini kan. Selamat hari raya Aidil Adha teruslah. Kan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.